Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 6 Julai 2020. Dua kes baru positif COVID-19 di Sabah semalam menjadikan kumulatif kes kini 378. Kes baru itu dikesan di Kota Kinabalu dan Keningau. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media berkata, kes tempatan di Kota Kinabalu adalah warga negara Malaysia iaitu kes saringan pra-pembedahan di Hospital Queen Elizabeth. Kes import di Keningau pula melibatkan bukan warga negara yang balik dari Pakistan. Sementara itu, infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan tiada pesakit sembuh direkodkan semalam, menjadikan pesakit sembuh dan discharge hospital kekal 356 orang, manakala 15 pesakit masih menerima rawatan di hospital di negeri ini. 9 daerah yang mencatatkan kes aktif iaitu Kota Kinabalu 6 kes, Tuaran 2 dan masing-masing 1 kes iaitu di Tawau, Sandakan, Keningau, Pinampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. 3 pesakit kronik di negeri ini menerima sumbangan daripada Yayasan Kebajikan Negara YKN dan Surat Kelulusan Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sumbangan itu disampaikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Pesakit kronik yang menerima sumbangan tersebut ialah Nur Alia Imaida Timothy, 14 tahun dari Kampung Limatok, Kota Belud, Gumbulu Goyang, 83 tahun dari Kampung Pirasan, Kota Belud dan Azizan Musari, 26 tahun dari Kampung Likas, Kota Kinabalu. Datuk Rina berharap bantuan ini dapat meringankan bebanan kewangan mereka. Saya di Kota Belud bersama dengan Datuk Japlin ada kawasan usukan melawat beberapa kawasan rumah yang mereka yang memerlukan bantuan. Kita menyampaikan bantuan di mana mereka memohon untuk bantuan bulanan dan telah pun diberikan kelulusan. Dalam lawatan berasingan, Datuk Rina turut mengadakan lawatan ke kawasan yang terjejas banjir di Kota Belud. Mengulas mengenai bantuan kepada rumah yang sudah rosak akibat banjir di Kota Belud, beliau berkata peringkat JKM akan membantu mereka secara bulanan dalam tempoh yang tertentu sehingga mereka mendapat penginapan. Seramai 8 waden rancangan perumahan kos rendah SIM-SIM menerima watikah lantikan. Waden yang dilantik mewakili lorong A hingga H rancangan perumahan kos rendah SIM-SIM Sandakan. Sebelum ini, surat pelantikan sama telah diberikan kepada 27 waden yang mewakili Jambatan 1 hingga 24 kampung Melayu Bumi Putera SIM-SIM serta flat lama SIM-SIM Sandakan. Selain bertanggungjawab menjaga kesejahteraan kampung, pelantikan warden berkenaan juga menjadi titik permulaan ke arah menjadikan perkampungan tersebut sebagai kawasan yang aman, damai dan bersih. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Wakil Rakyat Tanjung Papan, Datuk Frankie Pun Min Fung, berkata demikian sempena penyampaian watika itu di Balai Raya Lorong E, Rancangan Perumahan Kos Rendah SIM-SIM Sandakan. Sebarang perbincangan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat amat penting untuk mencapai satu persefahaman bagi mengelak sebarang masalah timbul dalam isu yang dibangkitkan, lebih-lebih perkara yang melibatkan aspek keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Mengulas keputusan kerajaan negeri membenarkan pekerja asing warga China masuk ke Sabah, Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Juni Musitun menegaskan sebarang keputusan yang dicapai seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Walaupun kita ini ada autonomi untuk immigration Sabah, tetapi itu kena kita bincang. Dan begitu juga mungkin kalau kita bincang dengan kerajaan persekutuan mengenai hal ini, kerajaan persekutuan harus mengambil kira cadangan-cadangan kerajaan yang telah dicadangkan supaya menyenangkan kepada penduduk dan masyarakat di negeri Sabah. Beliau yang ditemui media selepas menyerahkan bantuan tuntas berupa paip kepada penduduk di Kampung Mundikot dan Kampung Terintit di kawasan Kaiduan Papar. Datuk Juni juga memuji dan berterima kasih kepada Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan yang telah bertungkus lumus membuat pelan pencegahan penularan yang baik.
Usaha Telekom Malaysia Berhad TM yang melancarkan perkhidmatan jalur lebar Unified TM berkelajuan tinggi di pusat internet Kampung Pinggan-Pinggan Pitas diharap dapat dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat luar bandar, khususnya pelajar dalam daerah Pitas agar celik teknologi maklumat IT. Itu harapan yang disuarakan pelajar asasi Sains Universiti Malaysia Sabah, Viviana Mosibin. Viviana sebelum ini tular di media sosial selepas memuat naik video bertajuk cabaran 24 jam atas pokok mengenai kisahnya memanjat pokok demi mendapatkan talian internet untuk menduduki peperiksaan dalam talian. Dengan adanya kemudahan begini, jadi kita tiada alasanlah untuk tidak berjaya memanfaatkan jakit ini, kemudahan yang sudah diberi. Jadi itulah, jangan pernah mengeluh, teruskan usaha, jangan berputus asa. Beliau ditemui RTM ketika menghadiri majlis penaiktarafan sambungan internet di Pitas yang disempurnakan pengarah wilayah TM Sabah, Datuk Muhammad Sainal Muhammad Amin. Sementara itu, Mosibin Makrun, 53 tahun, bapa Viviana bersyukur kerana tindakan anaknya itu mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk TM yang menaik taraf capaian internet di pusat internet Kampung Pinggan-Pinggan Pitas. Jadi saya bersyukur dengan pihak telekomunikasi Malaysia kerana dapat mengambil perhatian bukan saja dengan budak saya, tetapi bila masalah ini dapat diselesaikan, semua budak-budak yang lain dapat menikmati. Bercerita mengenai Viviana, Mosibin memberitahu kehilangan anaknya beberapa kali disedari pada awal pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau dan isteri Rosina Ungo, 48 tahun, hanya mengusahakan pertanian pindah. Tidak menyangka anak bongsunya itu daripada 5 beradik melakukan sesuatu di luar dugaan. Yang sebetulnya kami tidak tahu dia panjat pokok. Tapi setiap hari dia menghilang. Rupa-rupanya dia buat perantai di atas pokok untuk menyelesaikan masalah dia yang tidak dapat adanya kelajuan internet. Viviana dan keluarga tinggal menumpang di gereja Kampung Sapatalang kira-kira 11 km melalui jalan berbukit dari Kampung Pinggan-Pinggan Pitas sementara menunggu rumah mereka siap selepas musnah dalam kebakaran sejak 2007. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Perumpamaan itu sesuai menggambarkan inisiatif Pusat Amal Latihan dan Amali Orang Kurang Upaya OKU Tuaran mengadakan lelongan amal sebagai langkah mencari dana bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat banjir kilat pada 28 Jun lalu. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri yang berkesempatan bersama-sama dalam program amal berkenaan. Pusat latihan OKU tersebut yang bernaung di bawah Persatuan Usahawan OKU Tuaran mempamerkan hasil lelongan mereka di sekitar Anjung Selera Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Pelbagai jenis barangan yang dipamerkan dalam lelongan amal tersebut antaranya meja makan, rak buku, katil dan sofa kayu menggunakan kayu pokok pine yang diimport dari negara Kanada dengan harga lebih murah sehingga potongan harga sebanyak 30% daripada harga asal. Minta masyarakat bantu kami di mana kami merupakan pusat memberi peluang kepada golongan OKU untuk menjana pendapatan sebab pusat kami merupakan 100% adalah OKU. Bagi pelatih pusat latihan berkenaan, tiada yang lebih penting selain menggantikan peralatan rosak agar mereka dapat meneruskan kerja menghasilkan produk yang merupakan sumber pendapatan bulanan untuk membantu menyara keluarga. Supaya kami dapat beli mesin yang baru lah kalau kami dapat lelong ini semua habis. Kalau ada mesin, kami dapat bekerja semula lah. Selain menawarkan harga yang murah, program tersebut menjadi wadah untuk orang ramai melakukan aktiviti amal sambil membantu insan istimewa berkenaan. Bagi saya akan beri peluang sambil mencari keperluan dan akan usahakan untuk beli sebagai tanda sokongan kepada mereka.
Bila kami datang tengok tempat, penuh lumpur dan sebagainya dan perabot semua dah ada yang hanyut, ada yang kesianlah. Program amal yang diadakan sehari berkenaan turut mendapat kerjasama pelbagai pihak, antaranya St. Covis Holding Sendirian Berhad. Kreativiti seseorang itu tidak mengenal sempurnanya individu itu. Apa yang paling penting ialah kesungguhan dan keyakinan meraih kejayaan diiringi dengan keberanian mendepani cabaran. Salih Jikri untuk RTM. Komuniti Felda Sahabat Tiga Lahadatu menerima kunjungan ahli panel anugerahan Kampung Felda AKKF 2020 peringkat kebangsaan. Kunjungan bertujuan menilai perkampungan itu yang tersenarai antara 6 perkampungan Felda terbaik. Tinjauan RTM di Felda Sahabat 3 mendapati landscape perkampungan berkenaan dijaga rapi serta dihias indah. Keramahan penduduknya membuatkan tetamu berasa selesa. Ketika ditemui, Pengurus Besar Felda Wilayah Sabah, Hasrin Ismail melahirkan rasa teruja kerana Felda Sahabat 3 terpilih untuk diadili peringkat akhir AKKF 2020. Ini merupakan pencapaian yang terbaik untuk Felda Sabah kerana kita ada 11 wilayah, kita antara yang terpilih untuk anugerah keceriaan Kampung Felda 2020. Mengikut sejarahnya, kita di Sabah ni belum pernah lagi untuk menjadi juara peringkat keseluruhan. So pada tahun ini kita mencuba lagi. Menurut Hasrin, penganjuran AKKF bukan hanya mentransformasikan landscape wajah perkampungan Felda Sahabat 3, malah menjadikan warga Peneroka sebagai komuniti contoh masyarakat luar bandar. Dalam kunjungan tersebut, ahli panel AKKF peringkat kebangsaan diberi penerangan mengenai Felda Sahabat dari Pengurus Besar Felda Wilayah Sabah dan dibawa mengelilingi kawasan perkampungan tersebut. Sementara itu, Peneroka Felda Sahabat 3 Lahadatu berharap memenangi AKKF 2020. Harapan saya untuk Hari Peneroka peringkat kebangsaan Felda Sahabat 3 boleh memenangi anugerah keceriaan kampung peringkat kebangsaan pada tahun ini. Sekarang ini juga kami masuk ke peringkat akhir, jadi kami berharap dengan penuh harapan semoga kami dapat menang tahun ini. Pemenang AKKF 2020 akan diumumkan sempena sambutan Hari Peneroka Peringkat Kebangsaan pada 7 Julai ini di Felda Trolak, Perak. AKKF menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM1 juta. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Rita Alexis Malik. Salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai. Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Debbie Aminda Padan. Kita mulakan berita edisi Isnin 6 Julai. Daerah Bintulu kini telah bertukar status daripada zon kuning kepada zon hijau. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, berdasarkan status itu, kini terdapat 2 daerah berstatus kuning dan 38 daerah berstatus hijau.
Dua daerah yang masih berstatus zon kuning ialah Kuching dan Sibu. Dalam pada itu, semalam genap seminggu Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 apabila tiada kes positif baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 571 kes setakat ini. Semalam juga terdapat satu kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah kes sembuh dan discharge 546 orang atau 95.62%. Manakala sebanyak 8 orang masih menerima rawatan di wad isolasi hospital. Dalam pada itu, sebanyak 2,154 premis telah dipantau semalam melibatkan seramai 657 anggota pasukan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. St. Joseph Cathedral, satu daripada gereja tertua di Kuching, akhirnya dibuka semula untuk Misa Ahad selepas operasi digantung selama 3 bulan susulan penularan pandemik COVID-19. Menurut Ketua Bishop Roman Katolik Kuching, Ketua Bishop Simon Poh, gereja di bandar-bandar lain seperti St. Mark Church, Carmelite Church, St. Peter's Church dan Mother Mary Chapel juga kembali dibuka kepada umum. Menurut beliau, buat masa ini semua gereja di bawah bidang kuasanya di Kuching akan hanya membenarkan 100 individu menghadiri misa pada satu-satu masa dan akan ditambah secara beransur-ansur kepada kapasiti maksimum 250 orang apabila gereja sudah bersedia. Sementara itu, Uskup Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Right Reverend Datuk Donald Juti berkata, semua gereja Anglikan beroperasi semula minggu lepas dan tertakluk kepada prosedur operasi standard yang ketat. Anggota gereja perlu mendaftar sebelum menghadiri misa dengan jumlah kehadiran pada satu-satu masa akan ditambah secara beransur-ansur daripada 100 orang kepada maksimum 250 individu. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Bukit Kota Limbang akan memperbanyakkan program-program ekonomi khususnya dalam bidang pertanian bagi meningkatkan pendapatan golongan berkenaan. Pengerusinya yang juga Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, langkah itu juga selaras seruan kerajaan bagi memajukan lagi bidang pertanian. Kita telah pun membuat keputusan untuk menambah baik program-program untuk Saberkas Cawangan Bukit Kota khususnya yang melibatkan unit-unit di bawah cawangan ini untuk lebih menumpukan kepada bidang ekonomi selain daripada program sosial yang selalu kita adakan. Program ekonomi merangkum kepada program PKS kecil dan sederhana dan juga program pertanian. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung Tritahunan Saberkas Cawangan Bukit Kota di Dewan Bunga Raya Limbang. Beliau turut menyeru para belia terutamanya ahli Saberkas bagi Cawangan Bukit Kota Limbang dan Batu Danau agar mengambil bahagian dalam program pembangunan kerajaan. Penambahbaikan penyampaian siaran radio antara agenda penting dan perlu dipertingkat di Sarawak memandangkan radio masih menjadi medium utama khususnya bagi penduduk di luar bandar. Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, penambahbaikan ini meliputi program-program yang boleh menyantuni masyarakat khususnya yang berada jauh di pedalaman. Kita melihat bahawa kita akan menambah baik dari segi keupayaan penyampaian siaran radio kita. Kerana di Sarawak ini radio merupakan medium yang utama bagi masyarakat khususnya di luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau kawasan stesen pemancar Pujut di Miri. Sementara itu, sepanjang lawatan kerja beliau 3 hari di Miri, beberapa perkara sedang dibincangkan, antaranya penambahan masa siaran dalam kalangan petugas dan program. 2 siaran yang telah dikenal pasti ialah YFM Iban dalam konteks lokal dan juga siaran Kayan dan Kenyah. Tambah beliau, hasil tinjauan mendapati masyarakat Kayan dan Kenyah
di pedalaman tidak mendapat akses lain selain daripada radio, walaupun segelintir mereka mempunyai kemudahan program satelit. Siri jelajah ke stesen-stesen penyiaran RTM seluruh Sarawak yang bermula dari Seri Aman hingga ke Limbang adalah bagi melihat keupayaan serta mengenal pasti penambahbaikan ke arah mencapai sebuah badan penyiaran yang terbaik. Sebanyak 48 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan jalan raya dan 2 individu memandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan berjaya ditahan dalam op mabuk yang diadakan di Jalan Simpang 3 awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa berkata, operasi yang bermula pukul 9.30 malam hingga 2 pagi itu dijalankan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Superintendent Merbin dalam satu kenyataan berkata kedua-dua suspek telah ditahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala daripada 48 keping saman berkenaan, 4 dikeluarkan atas kesalahan tidak memiliki lesen memandu, 14 gagal mengemukakan lesen dan 13 keping saman bagi kesalahan menggunakan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Kesalahan lain yang turut direkodkan dalam operasi tersebut termasuklah lesen kenderaan motor tamat tempoh, tidak mempamerkan cukai jalan, ubah suai struktur kenderaan dan lesen tamat tempoh. Sebanyak 55 buah kenderaan dan 76 individu telah diperiksa sepanjang operasi tersebut berlangsung. Superintendent Merbin berkata operasi berkenaan akan dilaksanakan secara berterusan untuk mengesan pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Dalam perkembangan lain, Superintendent Merbin memaklumkan 2 suspek yang disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah motosikal di Santubong telah ditahan Sabtu lepas. Seorang daripada suspek merupakan remaja berusia 15 tahun. Ketika ditahan, remaja itu sedang leka meleraikan komponen-komponen motosikal yang dicuri di sebuah rumah kosong di kawasan Bandar Baru, Semariang. Susulan daripada tangkapan itu, suspek kedua iaitu lelaki berusia 24 tahun yang dipercayai perancang bagi kes curi motosikal tersebut turut ditahan beberapa jam kemudian. Superintendent Merbin mengesahkan suspek kedua mempunyai 4 rekod lampau berkaitan dadah. Kedua-dua suspek kini ditahan reman selama 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Orang ramai diseru untuk tampil menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi kepada pesakit yang memerlukan setiap hari. Menurut Pegawai Perubatan Hospital Bintulu, Dr. Nazlin Muhammad Yunus, buat masa ini bekalan darah di hospital tersebut mencukupi. Namun, penderma adalah digalakkan untuk sentiasa menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Buat masa sekarang alhamdulillah mencukupi tapi bila-bila masa saja kita sangat memerlukan darah sebab anytime pun pesakit mungkin memerlukan dermaan darah. Beliau yang ditemui pemberita RTM pada kempen derma darah yang diadakan di Bintulu memberitahu bekalan darah sememangnya diperlukan di setiap hospital termasuk Hospital Bintulu. Kempen derma darah anjuran bersama Pertubuhan Cik Ainhor dan Moral Uplifting Society Bintulu ini menyasarkan 50 orang penderma dalam program berkenaan. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sibu berjaya merampas 520 liter minyak diesel dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM50,000 di sebuah stesen minyak dekat Jalan Oya Lama Sibu Sabtu lepas. Turut dirampas 2 buah kenderaan pacuan 4 roda. Menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Sibu, Kelin Bolhalsan Elias Hollywood, rampasan dibuat selepas pemilik kenderaan berkenaan gagal mengemukakan dokumen kebenaran atau permit khas semasa pemeriksaan dilakukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM1 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan individu
individu. Bagi kesalahan melibatkan syarikat pula, hukuman denda sehingga RM2 juta boleh dikenakan sekiranya didapati bersalah. Kelin dalam kenyataan medianya turut mengingatkan orang ramai agar tidak membeli minyak petrol atau diesel melebihi tangki kenderaan tanpa permit khas barang kawalan berjadual. Program vaksinasi rabies percuma dari kampung ke kampung bagi daerah bau akan dimulakan bermula 13 Julai ini. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS dalam satu kenyataan memaklumkan program tersebut dilaksanakan secara berperingkat sehingga 24 Julai. Bagi peringkat pertama, program tersebut berlangsung dari 13 hingga 18 Julai, membabitkan 62 kampung. Manakala peringkat kedua bermula 20 dan 21 Julai, membabitkan 15 kampung. Sementara itu, peringkat ketiga akan diadakan pada 23 dan 24 Julai di 15 kampung. Menurut JPVS, pemilik anjing diingatkan supaya membawa kad pengenalan selain memastikan haiwan peliharaan mereka berada dalam keadaan sihat, tidak bunting serta berusia 3 bulan ke atas. Anjing peliharaan yang telah disuntik melebihi tempoh 1 tahun digalakkan untuk mendapatkan suntikan dos kedua. Setiap pemilik anjing juga diminta supaya sentiasa mengikut garis panduan yang ditetapkan dengan menggunakan pelitup separuh muka dan membawa pensanitasi tangan. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.